Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruhnya nazir, pengurusi, pimpinan surau, pimpinan masjid, sahabat-sahabat, alim ulama, para ilmuwan, dan juga pimpinan masyarakat muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberi peluang dan ruang pada kita untuk kita sama-sama hadir dan juga datang solat secara berjemaah. Kemudian Allah memberikan ruang masa kelapangan pada kita untuk kita duduk sementara waktu untuk menanti waktu solat yang berikutnya. Dalam masa yang sama kita berbincang berkenaan perkara agama. Moga-moga duduknya kita tadi Allah Subhanahu taala jadikannya sebagai satu ibadat yang boleh jadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita malam ni sahabat-sahabat sempena dengan menggantikan ustaz yang tak dapat hadir. Walau bagaimanapun kita teruskan kita punya perbincangan menggunakan silibus ataupun modul kita ini. Rujukan kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Baik, kita dalam pertemuan kita yang lepas kita bincang dan kongsi berkenaan dengan beberapa perkara, iaitu solat dengan menghadap sutra yang kita sebut sebagai pembatas solat, penanda solat. Dan kita sebut penanda solat ini, sempadan solat ini boleh digunakan pelbagai cara yang menandakan tu tempat solat kita. Nah, yang lebih ataupun yang kita nampak sekarang ini ialah dengan menggunakan sejadah kita. Bila kita bentang sejadah, tempat tu ada garisan pula tempat tu, maknanya itulah sempadan solat kita. Kalau kita tak ada sejadah, kita boleh gunakan tiang berada di hadapan. Kalau dulu tuan-tuan masa saya belajar zaman remaja dulu, kita ni suka menadah kitab, pergi pondok tu, pergi pondok ni. Luar pada pondok pun abang-abang yang balik mengaji daripada pondok, kita pun pergi ke rumah dia menadah kitab. Masa tu bila saya tanya bab sutrah ni, katanya nak kena semayang, penama depan kita tu contohnya ada dinding pula dah, tiang. Kalau ada tiang, maka kita jangan betul-betul tepat pada tiang tu, menghadap tiang tu. Kita kena ke kiri sikit ataupun ke kanan sikit, supaya sisi tu, kita punya tiang tu berada sisi kanan ataupun sisi kiri kita sikit. Jangan tepat-tepat kita semayang pada menghadap tiang. Bimbang orang nampak kita semayang sembah tiang. Itu katanya, wallahu alam. Bila saya dah ni belajar di Pakistan, belajar di Mesir pun semua, tanya guru-guru di situ, pandangan dia lain pula. Pandangan dia tak apa, tak ada masalah. Sebab apa dia, orang tahu semayang tu tak ada menghadap lain dah. Tu kan. Tapi dia panggil adat ataupun pengamalan setempat. Jadi kalau tempat tersebut orang baru nak kenal apa dia sutrah ni, apa dia ni semayang menghadap ada pembatas solat ni, maka kita
apa nama ni, kita kirikan sikit ataupun kanankan sikit. Bila dah faham tu, tak apalah, betul-betul tiang. Nah, baik, tengok tempat-tempat tu. Ala kullihannya, tidak dinyatakan dalam hadis kena tepat ke, kena mengiring sikit ke dan sebagainya. Itu yang kita bincang pada pertemuan kita yang lepas. Baik. Alhamdulillah sekarang ni masih lagi kita guna sejadah. Dulu orang bising dah tak payah guna sejadah. Tak payah guna sejadah sebab wilayah tak guna sejadah kata dia. Itu wilayah kata, tempat kita Selangor ni Selangor bukan wilayah. Jadi ikut dia panggil saranan SOP daripada pihak penguasa tempatan. Yang berkuasa di Selangor, tu Jaiz, Maiz apa semua tu. Oleh sebab itu ikut je lah. Kalau apa nama ni, bila kita sebut begitu, marah. Di tempat saya tuan-tuan, setiap kali Jumaat orang yang sama duk berbalah bergaduh pasal tak nak SOP ni. Emas tak nak pakai, sejadah tak nak bawa. Tapi kita nak buat macam mana? Kalau kita halang, kau orang ambil gambar, viral pula. Tak? Viral, surau sekian-sekian menghalang orang daripada solat Jumaat. Dia tak tahu apa siapa. Pakai nak viral aja sekarang ni. Itu dia. Dan yang tukang viral pula, dia tak tabayun dah, tak tanya dah. Yang penting dia dapat benda tu fresh, dia forward kepada orang lain, nak jadi penyebar pertama. Macam-macam lah orang ni. Baik. Jadi sahabat-sahabat, apa nama ni, selama mana ada SOP, ikutlah dulu. Memandangkan kita punya statistik sekarang ni pun makin naik. Baik. Malam ni insya-Allah perbincangan kita pada topik yang berikutnya masih lagi pelbagai sunnah berkaitan dengan solat. Dan topik malam ni insya-Allah kita lanjutkan dengan solat dengan memakai selipar atau kasut. Solat pakai selipar ataupun kasut. Macam mana pula ni semayang nak pakai selipar pakai kasut, macam mana ni? Baik, katanya qala al-musannif rahimahullah taala, menurut Syekh ahli hadis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani dalam kitab dia ni, ulama kontemporari, dia menjelaskan solat dengan memakai selipar dan sebagainya, kasut, sandal, adalah antara sunnah yang ditinggalkan manusia zaman sekarang. Orang Islam lah. Manusia tu makna orang Islam. Jadi sekarang kita ni tak semayang pakai selipar, pakai kasut dah, walaupun benda tu sunnah. Cuma dalam tajuk kita ni, perbincangan kita ni, kita nak tengok tang mana yang kita nak pakai selipar ni. Baik. Ni berikut disertakan beberapa hadis berkenaan permasalahan ini. Pertama, daripada Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi katanya, Sa'altu Anas bin Malikin akana an-nabiy yusalli fi na'lai, qala na'am. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Kata Abu Maslamah Sa'id dia kata aku pernah tanya Anas bin Malik. Tanya apa dia? Dia tanya, pernahkah Nabi solat dengan memakai sepasang sandal? Anas menegaskan, ya. Satu. Nanti kita buat kesimpulan. Daripada Hammam bin Harith katanya, ra'aitu Jarir bin Abdullah bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai thumma qam fa shalla fa su'ila faqala ra'aitu an-nabi sana'a mithla hadha. Katanya aku pernah melihat Jarir bin Abdullah kencing. Bukan dia mengintai, tengok maknanya pergi kencing, tengok orang tu pergi buang air. Bukan mengintai ni, jangan faham lain. Kan faham, maknanya boleh lah tengok orang kencing, maknanya. Pada pertemuan kita lepas kan kita bincang berkenaan dengan dalam sutrah tadi, antara SOP orang mukmin, yang mana orang mukmin ni SOP dia ada tapi dia langgar. Maknanya orang mukmin yang melanggar SOP ada 4 kata Nabi. Apa dia? Antaranya yabula qa'iman, dia kencing berdiri. Jadi maknanya kalau kita bincang hari itu, kencing berdiri antara larangan ataupun tegahan terhadap orang Islam. Baik. Jadi kata dia apa dia, kalau kita baca hadis ni secara literalnya, seolah-olah kita boleh tengoklah orang kencing berdiri pun boleh kot.
Tengok orang kencing kan, kita kencing di RNR ke apa semua kan ada tempat kencing berdiri, kecuali masjid surau tak ada tempat kencing berdiri. Kan? Tempat kita ada tuan-tuan. Tak jawab, tak pernah masuk tandas. Tak ada kan? Tak ada. Tempat kita, tempat masjid surau tak ada. RNR, shopping mall ada. Terjaga masjid ni. Baik. Jadi kita nak sebut apa dia? Kencing berdiri. Bila kencing berdiri, orang sebelah je, sebelah menyebelah, boleh menyembang. Menyembang pula ada. Maklum tu, sama-sama kawan. Pergi ke shopping mall ke apa semua, nak kencing, jom lah kencing. Aduh, tak tahan lah. Pergi kencing, sama-sama sembang. Apa cerita kita ni? Tak tahulah, meningkat punya kes. Mana lah, orang yang balik Sabah lah, tak kuarantin. Seronok lah. Sembang masa kencing tu. Tak boleh. Sembang pun tak boleh. Kita ada tengok dia kencing pun tak boleh. Mana? Tengok. Itu dia dah. Tak boleh mengintai. Baik. Ni walaupun nampak seolah-olah dia tengok jari pergi kencing, bukan jari dia tengok jari kencing, tak, jari pergi kencing. Baik. Katanya lagi, kemudian beliau berwuduk dan mengusap kedua sandalnya. Khuf, dipanggil khuf. Kita dalam mazhab kita ada beberapa syarat ataupun dalam perbahasan menyapu khuf. Dalam perbahasan ilmu fiqh kita ada satu topik permasalahan menyapu khuf. Khuf ni maknanya kalau kita kata stocking kulit ataupun kasut kulit. Stocking dibuat daripada kulit. Kalau kita pergi ke negara-negara sejuk, biasanya sahabat kita yang keluar ke Pakistan, ke India itu beli balik dari sana, beli khuf pakai sejuk. Kita sini biasanya tak ada pakai sangat, kecuali saya pernah bawa balik bagi kat orang rumah untuk berpantang pakai khuf tu. Dia orang berpantang biasanya kan dia pakai stocking. Kita bagi kat orang rumah kita pakai khuf. Maklum dah kan, baru balik Pakistan. Baik, jadi apa nama ni? Khuf ni kita panggil stocking kulit ataupun kasut kulit. Baik. Dalam buku fiqh, kita panggil buku fiqh tulisan Jawi yang lama, kitab kuning, disebut muzal. Mim, waw, zai, alif. Tapi dalam Arab disebut muzal ni maknanya pisang. Sebab tu orang Arab tak boleh baca kitab Jawi, lain jadi dia. Kita orang Melayu aja boleh baca kitab Jawi. Baik. Jadi apa yang ni? Sapu pada khuf, persoalan dalam mazhab kita, persoalan fiqh, ganti kepada basuh kaki ketika berwuduk. Antara benda wajib masa berwuduk apa dia? Basuh kaki kan? Baik. Rukun wuduk kita panggil 2 kering 4 basah. Itu kaedah dia. 2 kering 4 basah. 2 kering, yang kering tu apa dia? Niat tak basah lah. Tak kering dalam hati ataupun lafaz niat. Yang kedua tertib, tersusun, dia punya teratur. Perbuatan tu tersusun, ikut susunan. Yang 2 tu saja dia panggil kering. Yang lain basah. Iaitu apa dia? Basuh muka, memang kena basah. Basuh tangan, basah. Sapu pada kepala, basah rambut. Basuh pada kaki. Jadi 4 tu basah semuanya, benda wajib. Ada saat dan ketikanya kita tak basuh kaki, hanya kita sapu pada stocking kulit kita tadi ataupun kasut kita tadi. Baik. Jadi syarat-syarat dalam mazhab kita dinyatakan ada beberapa syarat. Yang pertama contohnya antaranya ialah dia mesti tahan air. Waterproof. Maksud waterproof ialah dengan sekali kita jiruh air tadi, dia tak basah, dia tak meresap. Habis kalau gitu kita pakai plastik aja, plastik. Orang Kelantan panggil supik glenyan. Tak masuk air tu. Boleh ke tidak? Okey, syarat yang kedua ialah tahan untuk berjalan. Kalau kita pakai plastik tu, kalau kita berjalan, koyak rabak. Jalan atas apa semua, koyak rabak kan? Itu tak jadi. Makna syarat yang kedua kena tahan. Syarat yang apa nama ni? Yang ke apa nama ni? Ke berapa dan ketiga. Masuk dia pakai tu dalam keadaan dia sempurna wudu.
Maknanya dia dah sempurna wuduk, ambil air semayang, muka, basuh kaki, sehinggalah dia basuh kaki, kemudian dia lap kaki dia, dia pakai. Next, bila dia nak berwuduk sat lagi, dia hanya basuh muka, apa semua, bahagian kaki dia hanya ambil air, basuhkan tangan pada air, basuhkan tangan dia, tapak tangan, kemudian dia hanya sapu pada dia punya stocking yang dia pakai tadi, ataupun kasut stocking kulit yang dia pakai, sapu aja tanpa dia keluarkan kaki, basuh kaki dia masih berwuduk. Jadi antara syaratnya ialah pakai dalam keadaan suci. Makna sebelum dia pakai tu, dia pakai dalam keadaan masih lagi berwuduk, dah habis siap wuduk. Nah, kemudian bila nak berwuduk berikutnya, barulah dibolehkan untuk dia sapu. Itu dia punya syarat. Terbatal wuduk ataupun tidak, itu terpulang. Maknanya bila dia batal wuduk, lepas tu dia nak ambil wuduk yang berikutnya. Contoh, bukan pada masa tu dia terus ambil wuduk, tak mesti. Contoh, dia ambil sembahyang tadi maghrib, dia ambil sembahyang, nak sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, terbunyi. Jadi nak sembahyang isya lambat lagi. Maka bila azan baru dia pergi ambil air sembahyang. Tak ada masalah. Masa itulah bermula boleh dia sapu dah. Ataupun lepas pada isyak. Contoh lepas isyak contohnya dia ambil air sembahyang tu tetap ada lagi. Dia duk pakai dah khuf tu. Pakai dah stocking kulit dia. Sembahyang isyak, guna wuduk tu. Kemudian pukul berapa lepas sembahyang isyak baru batal wuduk. Dia ambil wuduk bila? Dekat subuh baru nak ambil wuduk. Boleh, tak ada masalah. Tempoh dia, ni kita sebut tempoh. Yang ketiga, tempoh dia ialah kalau dia tak ke mana-mana, makna tidak bermusafir, 1 hari 1 malam. Kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam. Dalam tempoh tu dia tak perlu tanggalkan dia punya stocking kulit dia atau khuf dia tadi. Dia boleh berwuduk dalam tempoh tersebut dengan hanya sapu saja pada kaki. Yang lain dia basuh kaki dia sapu. Baik. Contoh, tadi katakan dia tak musafir ke mana-mana. Sembahyang subuh, nak subuh tu dia ambil air sembahyang. Tadi kan dia pakai masa sebelum isyak tadi dalam keadaan wuduk. Lepas isyak baru batal wuduk. Dia nak ambil pukul berapa? Subuh 5.54 contohnya. Nak sembahyang subuh 5.54 tu azan tu dia ambil. Maka dalam tempoh 1 hari 5.54 sehingga 5.53 hari berikutnya dia boleh sapu dalam tempoh tersebut. Hanya sapu saja. Batal wuduk, ambil air sembahyang, sapu saja pada kaki, daripada dia punya stocking dia tu, tanpa dia perlu keluarkan kaki dia. Okey. Dalam tempoh 24 jam. Bermula daripada wuduk yang dia ambil wuduk tadi. Wuduk yang dia guna masa sapu awal-awal tadi. Baik. Musafir pun begitulah. Kiralah dalam tempoh berapa. Kalau 3 hari maknanya 48 jam 48 jam. 24 tak. Berapa? 24 kali 3. 72 jam. 72 jam. Dalam tempoh 72 jam tu kalau dia bermusafir. Baik. Mana habis? Contohnya kalau tak bermusafir 5.53 next day azan subuh. Dia nak ambil, tak boleh dah. Kena keluarkan, basuh balik kaki dia tu. Kemudian lap-lap apa semua, pakai balik. Pakai balik, bermula dia nak berwuduk berikutnya, kira pula. Baik, biasanya orang yang musim sejuk tu biasa begitu. Baik. Cuma persoalan sekarang ni mazhab Hambali kita punya apa dia tadi? Syarat kita, antara kita ada 5 syarat. Antara yang saya sebutkan tadi ialah antakuna mani'ain lil wudu lil ma, waterproof. Waterproof. Syarat dalam mazhab kita ialah waterproof. Dalam mazhab Hambali dia tak waterproof pun tak apa. Yang penting itu dipanggil stocking tebal. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang Arab, kita pergi tengok dia berwuduk, dia pakai stocking pun dia sapu atas stocking dia. Dia tak sapu walaupun stocking dia bukan jenis waterproof, jenis menyerap air. Sebab dalam mazhab dia punya syarat
tak sebagaimana syarat dalam mazhab kita. Kan? Baik. Jadi apa nama ni, ada orang tanya, Ustaz, kalau begitu, kalau kita beramal dengan mazhab dia tak apa tak? Kalau kita pi negara dia, boleh lah kot, sebab kita taklid pada mazhab. Sebagaimana kita pi negara dia, kita tak kunut dah. Kan? Kita sembahyang subuh ikut Pak Imam tak kunut, kita tak kunut dah. Nah, Pak Imam tak sujud sahwi kan, lepas tu kita pun tak sujud sahwi. Boleh kita taklid mazhab dia. Baik jangan rigid sangatlah, maknanya sebab kita ni ada kunut maka pi sana imam i'tidal, kita Allahumma hdina fi man hadi wa afina fi man afa wa afina cepat. Walaupun ada dalam kita punya pandangan mazhab kita, kalau Pak Imam berdiri, agak-agak berdiri i'tidal tu lama, maka kita boleh baca doa kunut. Cuma bagi saya lah secara peribadi, kalau orang tanya saya secara peribadinya, kita ikut ajalah. Sebab imam kita, Imam Syafi'i, dia pi ke tempat orang, dia pun tak baca kunut. Begitu dah. Jadi kita ni boleh aja excuse masa tu tak baca kunut. Okey, kalau siapa-siapa tak boleh Ustaz nak baca ke? Baca ajalah, kita bukan nak bergaduh. Baik. Jadi sahabat-sahabat, kita sebutkan tadi beberapa syarat untuk membolehkan kita sapu khuf tadi. Baik, kita lanjutkan. Itu perbincangan dia lain lah, boleh kita rujuk dalam perbincangan fiqh kita. Kita boleh rujuk balik mana-mana kitab fiqh dalam mazhab kita. Baik, seterusnya lagi katanya, apabila dia berwuduk, dia hanya menyapu pada kedua sandalnya. Baik. Setelah itu dia berdiri dan solat. Apabila ditanya pasal apa dia? Pasal semayang pakai khuf tu, ada pakai sandal tu. Baik, kata Jarir, dulu aku pernah melihat Nabi SAW berbuat seperti itu. Dia kata, dulu aku pernah tengok Nabi buat begini juga, sebab tu aku buat. Tengok para sahabat dia berani buat pasal ada Nabi buat. Dia berani buat pasal Nabi SAW buat. Kalau Nabi tak buat, tak berani mereka nak buat. Habis kita Ustaz macam mana? Kita tak tahu Nabi buat ke tidak ni? Kan kita ada alim ulama. Alim ulama tu kan pewaris Nabi, pewaris Nabi SAW. Mereka mempunyai, dia panggil pengajian-pengajian, dan juga secara sistematik, macam doktor. Doktor pun ada pengajian dia bab kesihatan, penyakit apa semua, tanya doktor. Baik. Jadi tanya alim ulama dulu. Baik. Apabila ditanya, beliau menjawab, dahulu aku pernah tengok Nabi SAW melakukan sedemikian, iaitu sembahyang pakai sandal, pakai khuf, pakai selipar, pakai kasut. Baik. Tengok lagi, kita tengok pada hadis-hadis yang berikutnya. Wadda'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadda'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khufaihi wa shalla. Aku pernah menyuakan air wuduk kepada Nabi, ataupun aku pernah membantu Nabi berwuduk. Tuangkan air wuduk pada Nabi, Nabi berwuduk untuk basuh tangan. Famasaha ala khufaihi, lalu Nabi menyapu pada dua khufnya, dan Nabi solat. Baik. Ada maknanya Mughirah bin Syu'bah ni pada awalnya merupakan bodyguard Nabi SAW. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, Allahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah melindungi kamu daripada manusia, daripada kejahatan, daripada keburukan manusia. Bermula daripada situ, Nabi bagi tahu kepada mereka yang secara sukarela menjadi bodyguard Nabi, kata tak apa, kamu semua tak perlu dah nak jaga aku, nak jadi pengawal, tak perlu dah. Sebab Allah turunkan ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu, mengawal kamu daripada manusia, jadi bodyguard. Jadi Mughirah bin Syu'bah, walaupun Allah turunkan ayat tu, dia kata tak apa wahai Rasulullah, aku tetap akan buat. Nak jadi pengawal juga. Jadi ke mana saja Nabi SAW pergi, dia akan jadi pengawal, bodyguard Nabi. Sehinggalah dalam musafir ni, ini antara kisah, antaranya disebutkan kisah ni berlaku ketika perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq.
kalau tak silap tahun yang ke-5 ke-6 ataupun 6 Hijrah, lebih kurang begitu. Baik. Jadi Al-Mughirah kata, aku pernah tuangkan air wuduk kepada Nabi SAW. Nabi pun buat begitu. Apa dia? Sapu pada khuf dan juga Nabi semayang. Baik. Sebab Mughirah kata, aku pernah nak buka, nak tanggalkan kasut Nabi ataupun sandal yang Nabi pakai, khuf yang Nabi pakai. Nabi kata, aku pakai khuf ni dalam keadaan berwuduk sebelum daripada ni. Sebab tu dalam mazhab kita syarat dia ialah pakai dalam keadaan berwuduk. Pakai khuf, kemudian bila kita nak berwuduk tak perlu tanggalkan, hanya sapu saja. Sebab syarat kita tadi memasukkan kaki kita dalam keadaan berwuduk. Antara syarat lain ialah kita punya kasut kita, sandal yang kita pakai perlu menutupi dua mata kaki. Iaitu apa dia panggil tu? Tumit, buku lali. Kena tutup buku lali. Kalau pakai stocking separuh tu, sekarang kan ada stocking separuh tu, nak nampak buku lali separuh, kadang nampak buku lali sikit. Yang tu tak boleh digunakan. Mana-mana mazhab pun tak iktiraf, tak boleh pakai. Perbezaan antara kita dengan mazhab yang lain, terutamanya Hambali, ialah dari aspek dia tu waterproof ke tak waterproof. Tu saja beza antara kita dengan Hambali. Yang lain sama saja. Baik. Apa dia lagi? Habis di situ. Seterusnya, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, daripada datuknya Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya, ra'aitu Rasulullah yusalli hafiyan wa munta'ilan. Dahulu aku pernah melihat Rasulullah salat sama ada dengan memakai alas kaki ataupun tidak. Hafiyan ni sama ada berkaki ayam, maknanya tak pakai apa-apalah. Wa munta'ilan, begitu juga pernah tengok Nabi pakai alas kaki masa solat. Kita baca dulu dia punya hadis-hadis berkenaan topik perbincangan kita ini. Lepas tu kita buat kesimpulan. Baik, katanya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dia panjang, saya baca terjemahan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan membuka kedua sandalnya, maka orang lain pun ikut membukanya. Tengok para sahabat, apa saja yang Nabi buat, nak buat terus. Sembahyang pakai sandal, pakai selipar, pakai, kalau sandal tu kita katakan yang ada tali tu kan, yang ikat-ikat ada tali tu lah. Baik. Bila Nabi sembahyang pakai sandal, sahabat pun pakai sandal juga. Satu ketika. Kemudian Nabi SAW buka, tiba-tiba dalam solat tu Nabi buka sandal. Lepas tu sahabat yang belakang ni tengok Nabi buka, maka mereka pun buka juga. Kan? Dalam solat tu, kalau kita pergerakan, besar pergerakan tu kan, nak buka, kalau kita nak buka kasut macam mana tuan-tuan? Kalau bongkok, mustahil Nabi bongkok buka kasut gitu kan, qiyam. Lepas tu buka, nak buka macam mana? Tentulah mungkin menggunakan kaki, sama ada tolak dengan satu kaki ataupun buatlah macam mana buka tu. Cuba kita semayang pakai kasut, cuba semayang pakai kasut pula dah. Cuba kita pakai kasut, kita berdiri, nak buka macam mana? Tentu pergerakan banyak. Sebab itulah dalam mazhab kita pun ada perbincangan, bahkan satu isu dalam mana-mana mazhab ialah bagaimana pergerakan dalam solat yang bukan pergerakan solat. Hukum dia, pergerakan solat ni maknanya apa dia? Rukuk, sujud, i'tidal. Tapi pergerakan selain daripada itu, adakah membatalkan solat ataupun tidak? Contoh apa dia? Menggaru, betulkan serban, tak? Itu janggut, luruk janggut ke? Pergerakan-pergerakan yang bukan pergerakan solat tetapi dilakukan dalam solat, ada perbincangan dia. Ala kullihannya ialah apa dia? Perbincangan dia cukup panjang. Takrifan pergerakan banyak tak banyak. Yang penting dia panggil apa nama ni, kalau pergerakan itu banyak membatalkan solat, pergerakan tak banyak membatalkan solat. Timbul pula isu pergerakan yang banyak tu, apa dia punya garis panduan banyak, apa garis panduan sikit. Maka ada yang kata sikit tu maknanya menggunakan satu tangan saja pergerakan, bukan satu jari, satu tangan. Satu tangan aja. Itu adalah sikit. Kalau guna dua tangan, itu banyak. Pun ada juga. Oleh sebab itu perbahasan dia cukup panjang. Yang penting apa dia? Kita kembali kepada hadis ni, dia sebut Nabi buka sandal Nabi SAW. Para sahabat pun buka juga.
Habis sembahyang, Nabi SAW bertanya. Sebab Nabi bila lepas sembahyang kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nabi akan terus memandang menghadap kepada jemaah. Baik. Jadi Nabi tengok, pasal kasut duduk sebelah belakang. Macam kita pula, Nabi letak sebelah, dia sebelah juga. Baik. Lalu Nabi tanya, pasal apa semua tanggal kasut ni? Baik. Lalu para sahabat berjawab, wahai Rasulullah, tadi kami melihat tuan hamba membukanya, maka kami pun buka. Sebab tu ada kisah tu kan, dia bawa anak dia pergi sembahyang berjemaah, lepas tu dia nasihat anak dia, buat sebagaimana orang lain buat. Duduk belakang Pak Imam pula, buat sebagaimana orang lain buat. Ayah buat tu, kalau jangan buat apa yang orang lain tak buat. Yang belakang Pak Imam pula. Jadi dia tengok Pak Imam buat gitu, dia buat begitu. Ada banyaklah cerita, tak payah ceritalah benda tu. Kisah tu tak betul pun. Baik, walau bagaimanapun kita nak sebut apa dia, bila Nabi SAW tu bukalah. Lalu Nabi menjawab, tadi masa solat Jibril datang menemuiku dan memberitahuku masa sembahyang tu bahawa wahai Rasulullah, pada sandalmu adanya najis. Oleh sebab itu aku tanggalkan. Sebab ada najis. Baik. Lalu Nabi lanjutkan. Nabi sebut apa dia? Maka jika salah seorang di antara kamu datang ke masjid, hendaklah membalikkan kedua sandalnya dan perhatikan. Jika ada kotoran, hendaklah dia usap ke tanah, kemudian boleh digunakan untuk solat. Dia sebut apa dia? Nabi kata, mana-mana orang datang nak sembahyang, bila cuba tengok dulu sebelum sembahyang tu, tengok dia panggil apa nama ni, kaki dia. Tengok kaki dia, mana tengok pada selipar dia ada najis ke tidak. Kalau ada najis, usap. Kalau kita ni, kita pantai timur, kita sebut gahar. Istilah dia apa sini? Saya mencari tu, gahar. Gosoklah gosok ke tanah tu, gosok ke tanah dengan kasar sikit supaya hilang najis dia, kesan najis tadi, barulah sembahyang. Maknanya kalau benda kering tak apa, kalau benda basah tak boleh nak gosok begitu, kita kena basuh. Okey? Baik. Jadi ala kullihanya, sebab itulah pengamalan kita sekarang ni. Kalau ada dulu, saya masih ingat lagi, kalau imam-imam di kampung, sebelum sembahyang dia tengok dulu, walaupun tak pakai selipar, tak pakai apa, nak sembahyang kan, dia tengok bahkomat tu, dia pusing belakang, tengok tapak kaki dia ada getah ke, ada apa ke, sebab penoreh getah apa semua kan. Sebab apa dia, kuk-kuk bila tengok ada getah pada kaki, ada benda melekat, nasi ke apa semua, kuk-kuk masa ambil air sembahyang tak terpandang benda tu, jadi wuduk tidak sah kerana menghalang air daripada kena pada semua kulit anggota wuduk. Jadi dia pun wuduk balik. Kita sekarang tak ada dah begitu, tak buat. Daripada inilah, daripada hadis ni. Baik. Jadi sahabat-sahabat, kita nak sebut bahawa semua hadis ni menceritakan bahawa sembahyang pakai sandal boleh ke tidak? Boleh. Bahkan jangan kita nafikan benda tu. Bila orang kata sembahyang pakai khuf, sembahyang pakai kasut, pakai sandal, kita potong, apa lah pakai tu, tak ada adab punya orang sembahyang pakai. No. Kita kata ada dalam hadis, kita terima. Baik. Cuma dia panggil persoalan dan isunya ialah bila dan keadaan mana kita pakai benda tu. Tengok daripada apa yang diriwayatkan, melainkan satu hadis yang terakhir didapati pengamalan sebegitu dilakukan di luar masjid. Nampak Hanya satu tu saja tidak dinyatakan dengan tepat, tetapi seolah-olah itu berada ataupun perbuatan pakai kasut, pakai sandal masa solat. Hadis yang terakhir saja seolah-olah di masjid. Nampak Baik. Jadi oleh sebab itu kita nyatakan, bila kita berada di luar masjid, solat di luar masjid, di hutan, di kawasan pantai, maka kita amalkan sunnah ni. Di kawasan sungai, jeram, kita berkelak, sembahyang pakai selipar, sembahyang pakai kasut. Cuma pastikan yang hadis terakhir tadi dia sebut, pastikan kasut, sandal, selipar yang kita pakai adalah suci. Itu aja kesimpulan dia. Jangan naik ke tempat kapek ni, sekejap lagi esok subuh pakat naik pakai kasut semua. Pak Bilal, Pak Siap naik. Aduh, ya Allah, habis dah lah kapek, nak kena cuci dah. Pasal apa dia? Ustaz Saiful baca hadis, kata dia.
Jangan begitu. Saya berlepas diri daripada tu. Saya bagi tahu di kawasan kapek dalam masjid orang tak buat begitu, melainkan kalau satu ketika sembahyang di luar masjid pakai panas kan, nak berdiri atas jalan tol apa semua kan, maka pakailah kasut, pakai selipar, kerana dia adalah sunnah. Apatah lagi disebut dalam hadis Nabi, khaliful yahud wan nasara wa sallu bi ni'alikum, sanggahilah perbuatan Yahudi dan Nasrani, kerana mereka ni bila semayang confirm tak pernah nak pakai kasut, nak pakai selipar. Maka kita bila semayang ada peluang, ada ruang, kita pakai kasut, pakai selipar pada masa dan keadaan yang betul, bukan pada semua keadaan. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri. Mohon maaf jika ada tersalah bahasa, terlajak bicara, terlebih kata. Rasanya tak ada soalan semua kita faham, ahli agama semua ni, ahli ilmu, masya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.